Salam sejahtera kepada Dr. Salina dan rekan-rekan seperjuangan saya. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan tugasan 3 dalam kursus penulisan akademik di mana kami akan menganalisis keutuhan wacana, kejelasan, dan rujukan dalam artikel. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, yaitu saya sendiri, Aubrey Ivan Juni, rekan saya, Arun McCleary Lashlin, dan Danish Ryan Journey Johari. Artikel yang kami ambil bertajuk Impak Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial Terhadap Masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2020 dan bertaraf ilmiah. Artikel ini membincangkan media sosial yang kini menjadi medium utama komunikasi dan penyebaran maklumat dalam kehidupan masyarakat yang moden. Perkembangannya yang pesat membolehkan maklumat disebarkan dengan pantas. Namun, keadaan ini turut membuka ruang kepada penyebaran berita palsu. Fenomena ini semakin membimbangkan karena maklumat tidak sahih yang dikongsi secara meluas boleh menjejaskan etika, pemikiran, serta keharmonian masyarakat. Justru, pengkajian terhadap persepsi dan kesan penyebaran berita palsu melalui media sosial amat penting untuk memahami implikasinya terhadap masyarakat, khususnya golongan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif platform digital ini. Keutuhan semantik merujuk kepada bagaimana makna dalam sesuatu wacana disampaikan secara jelas, tidak bercanggah, dan berkaitan antara satu sama lain. Dalam artikel atau petikan ini, penulis menunjukkan penulisan yang konsisten dari segi tema atau makna utama. Artikel mengekalkan tema besar yaitu penyebaran berita palsu dan impaknya terhadap masyarakat dari awal hingga akhir. Setiap bahagian seperti pengenalan, metodologi, dapatan kajian, dan kesimpulan berkembang daripada makna asas ini tanpa menyimpang kepada isu lain. Ini menunjukkan bahwa keseragaman semantik dalam keseluruhan teks dapat diwujudkan. Selain itu, penulis juga menggunakan istilah yang tepat dan seragam. Istilah seperti media sosial, berita palsu, impak negatif, etika, dan keselamatan negara digunakan secara konsisten. Tiada pertukaran istilah yang mengelirukan atau membawa makna yang bercanggah. Konsistensi istilah ini menguatkan pemahaman pembaca terhadap message yang coba ingin disampaikan oleh penulis. Tambahan pula, penulis menggunakan contoh dan data yang memperkukuhkan makna. Makna yang ingin disampaikan tidak hanya bergantung kepada penjelasan, tetapi diperkuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Sebagai contoh, statistik penggunaan internet di Malaysia, grafik dapatan sosial soal selidik, contoh isu politik dan COVID-19, dan rujukan kepada kes sebenar seperti penyebaran info palsu dan provokasi. Fakta dan contoh ini membina makna yang lebih mendalam, meyakinkan, dan tidak kabur untuk pembaca dapat memahami keseluruhan teks tersebut. Secara keseluruhan, keutuhan semantik dalam artikel atau petikan ini adalah kukuh karena makna berkembang secara konsisten, istilah digunakan secara tetap, hubungan sebab-sebab akibat jelas, contoh dan data memperkukuhkan maksud, dan tiada percanggahan makna antara perenggan. Hal ini dapat memastikan message mengenai risiko penyebaran berita palsu dapat difahami dengan jelas serta disampaikan secara berkesan kepada para pembaca. Keutuhan leksikal merujuk kepada penggunaan kata atau kosakata yang konsisten, berulang secara terancang, dan mempunyai hubungan makna, serta membantu membina kesinambungan ide dalam teks. Dalam petikan ini, penulis menunjukkan pengulangan perkataan untuk mengukuhkan tema. Penulis menggunakan pengulangan bagi menekankan ide teras, seperti pada bahagian dapatan kajian berita palsu yang hampir diulang di setiap subtopik 3.2. Maklumat yang diulang dalam konteks penyebaran, penerimaan, dan kesan. Istilah negatif sering digunakan untuk menggambarkan impak. Pengulangan ini tidak bersifat berlebihan, tetapi membantu mengukuhkan fokus wacana.
juga turut menggunakan kata sinonim yang menyokong kesinambungan makna. Penulis menggunakan beberapa sinonim atau kata berkaitan yang mengekalkan hubungan makna antara perenggan. Sebagai contoh, menyebarkan, menyampaikan, mengeluarkan kepada semuanya berkaitan penghantaran maklumat. Berita palsu, maklumat tidak benar, kenyataan palsu merujuk kepada isu yang sama. Masyarakat, individu, pengguna, warga UTHM merujuk kepada kumpulan sasaran. Penggunaan sinonim ini menunjukkan pengembangan idea tanpa lari daripada makna asal. Tambahan pula, penulis juga turut menggunakan ketepatan laras bahasa akademik. Penggunaan istilah akademik seperti metodologi kajian, analisis deskriptif, responden, data, impak, etika, dan kesimpulan menunjukkan pengekalan laras bahasa yang formal. Ini penting untuk memastikan teks berada dalam satu register yang konsisten. Secara keseluruhan, keutuhan leksikal artikel ini berada pada tahap yang sangat baik. Penulis menggunakan istilah yang konsisten, pengulangan yang berfokus, sinonim berhubungan dengan makna, serta berkolokasi yang tepat untuk mengekalkan kesinambungan idea. Pemilihan kosakata formal dan relevan juga turut membantu menyampaikan mesej artikel secara jelas dan akademik. Keutuhan gramatikal merujuk kepada penggunaan struktur tata bahasa yang betul, konsisten, dan saling berkaitan sehingga menghasilkan ayat yang jelas, tersusun, serta mudah untuk difahami. Dalam petikan ini, penulis menunjukkan penggunaan struktur ayat yang lengkap dan teratur. Artikel ini ataupun petikan ini menggunakan ayat yang lengkap dan mempunyai subjek predikat yang jelas. Kebanyakan ayat bersifat keterangan atau huraian, selaras dengan gaya penulisan akademik. Hal ini memudahkan pembaca mengikuti alur hujah tanpa sebarang kekeliruan. Selain itu, penulis juga menggunakan kata hubung yang tepat. Penulis menggunakan pelbagai kata hubung untuk menunjukkan hubungan logik antara ayat, seperti hal ini karena, oleh itu, tambahan pula, manakala, sebagai contoh, dan namun begitu, dan lain-lain lagi. Penggunaan kata hubung ini membantu pembaca melihat aliran, sebab, akibat, dan pertautan idea antara ayat dan perenggan. Tambahan pula, penulis menggunakan keseragaman laras bahasa yang formal. Penulis mengekalkan bahasa formal sepanjang artikel ataupun petikan ini dengan pengelakan bahasa pasar, ringkas, atau emosi. Penggunaan laras bahasa akademik seperti metodologi, analisis deskriptif, impak, responden, data menunjukkan ketekanan gramatikal dalam konteks akademik ini. Secara keseluruhannya, petikan ini ataupun artikel ini mempunyai keutuhan gramatikal yang baik kerana ayat yang dibina menunjukkan struktur tata bahasa yang mantap, kata hubung dan rujukan ganti nama digunakan secara konsisten, imbuhan dan kata sendi tepat, laras bahasa formal dikekalkan, dan hubungan gramatikal antara ayat jelas dan saling berkaitan. Dalam artikel ini, penulis berjaya untuk mengekalkan keselarasan tata bahasa yang menyumbang kepada penyampaian ide yang jelas dan berkesan. Keutuhan fonologi merujuk kepada aspek bunyi bahasa seperti sebutan, intonasi, dan ritma. Namun, dalam konteks ini, fonologi tidak dapat dianalisis secara langsung kerana tiada elemen bunyi. Walau bagaimanapun, beberapa ciri masih boleh diperhatikan melalui ejaan, pembentukan kata dan struktur yang memberi kesan kepada aliran bunyi apabila dibaca oleh para pembaca. Dalam artikel ini, penulis menunjukkan penggunaan sistem ejaan yang konsisten dan mengikut standard. Artikel menggunakan ejaan baku bahasa Melayu seperti komunikasi, masyarakat, penyebaran, maklumat, dan impak. Tiada sebarang ejaan dialek bahasa pasar atau sikatan tidak formal seperti YG. Hal ini bagi memelihara keutuhan bunyi standard bahasa apabila teks dibaca oleh para pembaca. Selain itu, penulis juga menggunakan imbuhan yang betul bagi meningkatkan kelancaran fonologi. Imbuhan seperti pen,
men, ke, per, penge, dan an digunakan dengan tepat. Sebagai contoh, penyebaran, pembinaan, ketidaktentuan, pengisytiharan, dan menyebarkan. Imbuhan yang tepat dapat memastikan ritma dan aliran sebutan kekal seragam apabila dibaca. Tambahan pula, penulis juga turut menggunakan kata pinjaman dengan adaptasi fonologi baku. Beberapa kata pinjaman diterapkan dengan ejaan yang telah disesuaikan dengan sistem fonologi Melayu, seperti internet, data, statistik, politik, dan teknologi. Kesemua kata pinjaman ini sudah mantap dari segi sebutan dan tidak menimbulkan kekacauan fonologi. Walaupun fonologi lebih relevan dalam bahasa lisan, tetapi artikel ini tetap menunjukkan keutuhan fonologi melalui ejaan baku dan konsisten, imbuhan tepat dan yang mengkalkan kelancaran sebutan, tiada bahasa pasar atau dialek, penggunaan kata pinjaman yang telah mantap bunyinya, dan pengolongan kata yang menghasilkan rentak bacaan tersusun. Keutuhan fonologi ini membantu memastikan teks mudah dibaca, jelas dari segi sebutan apabila dibaca lantang dan mengekalkan formaliti akademik. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke subtopik ketepatan penulisan sumber rujukan. Yang pertama ialah pengenalan gaya APA. Gaya APA ataupun American Psychological Association ialah satu sistem penulisan akademik yang digunakan secara meluas dalam bidang sains sosial, psikologi, pendidikan dan komunikasi. Gaya ini menyediakan panduan khusus untuk format penulisan, penyusunan rujukan, serta cara membuat petikan dalam teks. Seterusnya, ketepatan rujukan dalam teks. Ketepatan rujukan dalam teks ialah memastikan setiap sumber yang dirujuk dalam ayat ditulis dengan betul, lengkap, dan mengikut format yang tepat. Contohnya, yang pertama, parafrasa. Penyebaran berita palsu melalui media sosial boleh mempengaruhi persepsi masyarakat. Dan yang kedua, dalam bentuk ayat. Menurut Hamzah 2020, penyebaran berita palsu di media sosial memberi kesan signifikan kepada masyarakat. Baiklah, sekarang kita beralih ke ketepatan senarai rujukan. Ketepatan senarai rujukan ialah tahap kesahihan dan kesempurnaan maklumat sumber dalam penulisan akademik yang membolehkan pembaca mengenal pasti dan mengakses sumber asal dengan tepat. Format APA 7, penulis, dalam kurungan, tahun, tarik bulan, tajuk artikel, laman web, URL. Contohnya, Hamzah S dalam kurungan 2020, 15 Julai. Kesedaran mahasiswa terhadap berita palsu di media sosial. Berita pendidikan. https://www.beritapendidikan.my/berita palsu. Berikut merupakan perbandingan dengan standard APA, yaitu terdapat 3 aspek, yaitu nama penulis, tahun penerbitan, dan tajuk sumber. Standard APA 7, nama belakang, inisial nama depan. Semua penulis disenaraikan jika di bawah 20 patah perkataan. Tahun penerbitan dalam kurungan selepas penulis. Dan tajuk sumber hanya huruf pertama tajuk dan nama khas huruf besar di buku ataupun jurnal dalam italik. Seterusnya, ketepatan rujukan. Penulis dicatat lengkap dan ejaan tepat. Tahun penerbitan, tahun tepat seperti yang diterbitkan sumber. Tajuk sumber, tajuk ditulis lengkap dan format huruf ikut APA. Baiklah, sekarang kita beralih ke ketepatan tulisan untuk artikel. Contoh rujukan salah, Hamzah dalam kurungan 2020 titik impak berita palsu titik advances in humanities. Ini salah disebabkan nama penulis tidak lengkap dan tajuk jurnal tidak penuh. Contoh rujukan betul ataupun standard APA 7 merupakan yang berikut. Baiklah, kita beralih ke ketepatan tulisan untuk buku. Contoh rujukan yang salah ialah Ahmad R dalam kurungan 2019 Bahasa Melayu DBP. Rujukan ini salah sebab tiada tempat penerbit,
tajuk tidak italik, dan maklumat tidak lengkap. Contoh rujukan yang betul ialah Ahmad R dalam kurungan 2019 Bahasa Melayu _bertindih Asas dan Aplikasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Beralih kepada kesalahan lazim dalam penulisan APA. Poin yang pertama ialah salah ejaan nama penulis. Yang kedua, tahun penerbitan tidak tepat. Poin yang ketiga, format tajuk tidak mengikut standard APA. Yang keempat, maklumat jurnal atau buku tidak lengkap. Kelima, DOI atau URL tidak disertakan atau salah. Yang terakhir sekali, susunan dan tanda baca tidak konsisten. Sekarang kita akan beralih ke kepentingan ketepatan rujukan. Poin yang pertama, memastikan rujukan tepat dan lengkap. Kedua, membolehkan pembaca menyemak sumber asal. Ketiga, mengelakkan plagiarisme. Keempat, menunjukkan kredibiliti penulis dalam penulisan akademik. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke dalam topik yaitu kejelasan dalam penulisan. Baiklah, untuk definisi kejelasan penulisan. Kejelasan penulisan merujuk kepada keupayaan penulis untuk menyampaikan idea, hujah, dan maklumat secara mudah difahami, tersusun secara logik, dan bebas daripada kekaburan atau kesamaan. Penulisan yang jelas membolehkan pembaca memahami maksud penulis tanpa perlu meneka, serta mengikuti aliran pemikiran dengan lancar dari satu perenggan ke perenggan yang lain. Ini melibatkan penggunaan bahasa komunikatif yang formal, struktur ayat yang tepat, dan pengolahan idea yang koheren dan kohesif. Baiklah, untuk analisis dari kejelasan dalam penulisan dalam artikel yang kami pilih, terdapat beberapa kriteria yang terdapat dalam artikel tersebut. Yaitu kriteria yang pertama ialah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Baiklah, untuk definisi ringkas penggunaan bahasa komunikatif yang formal ialah bahasa yang mudah difahami, tidak menyimpang daripada kaidah penggunaannya, dan sesuai dengan konteks akademik. Dan contoh ayat dalam artikel yang dapat saya cari ialah seperti berikut, yaitu maklumat dan berita palsu tersebut mengandungi unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman, dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan marwah dan reputasi, dan sebagainya. Berdasarkan ayat ini, analisis yang kita dapat ialah ayat ini menggunakan istilah formal dan tepat. Tiada unsur emosi atau bahasa pasar, dan gaya bahasa sesuai dengan penulisan ilmiah dan bersikap objektif. Kriteria kedua yang terdapat dalam artikel yang kami pilih ialah penulisan secara objektif. Definisi ringkas, penulisan yang tidak bersifat emosi, menggunakan laras bahasa khusus, bidang, dan menyampaikan fakta yang konkret. Contoh ayat dalam artikel, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (MCMC) melarang sebarang bentuk perkongsian, kandungan yang bersifat palsu, jelik, dan mengancam adalah satu kesalahan di bawah Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia EKM 1998. Untuk analisis, penulis merujuk kepada akta dan institusi rasmi, tiada pendapat pribadi atau bahasa emosional, dan ini menunjukkan penulisan yang berasaskan fakta dan sahih. Seterusnya ialah kriteria yang ketiga, yaitu penulisan ayat yang jelas. Untuk definisi ringkas, ayat topik dan ayat isi yang menyampaikan ide utama dan disokong dengan hujah serta bukti. Contoh ayat dalam artikel, media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat serta telah menjadi satu tren dalam masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Untuk analisis, ayat topik ini memperkenalkan ide utama dengan jelas, struktur ayat yang mudah difahami dan tidak mengelirukan, namun terdapat juga ayat panjang yang boleh dipendekkan untuk meningkatkan keterbacaan. Seterusnya ialah kriteria yang keempat, yaitu perkembangan ide secara logik, koheren, dan kohesif. Untuk definisi ringkas, koheren bermaksud ide-ide dalam penulisan disusun secara logik dan saling berkait antara satu sama yang lain, supaya pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran penulis dengan mudah. Kohesif pula merujuk kepada penggunaan kata hubung, penanda wacana, dan struktur ayat yang membantu mengikat ayat-ayat dan perenggan agar penulisan terasa lancar dan tidak terputus-putus.
Contoh ayat koheren yang terdapat dalam artikel tersebut ialah hal ini karena penyebaran berita dan maklumat palsu berkaitan dengan situasi ketidaktentuan politik negara seperti pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang baru disebabkan peletakan jawatan Perdana Menteri yang ketujuh telah memberi kejutan kepada rakyat Malaysia pada masa kini. Dan berita palsu perkara ini telah menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap pemimpin negara dan menimbulkan pelbagai isu negatif dan sensitif sehingga terjadinya perpaduan negara terjejas. Contoh ayat kohesi pula, oleh itu masyarakat yang beretika haruslah dibentuk supaya tidak menyebarkan maklumat dan berita palsu yang mengelirukan masyarakat walaupun tidak sengaja ataupun mempunyai tujuan. Bagi analisis ayat tersebut, ayat-ayat disusun secara sebab dan akibat yaitu koheren. Penanda wacana seperti hal ini karena, oleh itu, sebagai contoh digunakan dengan tepat dan itu berkaitan dengan contoh ayat kohesi. Perenggan saling berkait dan menyokong hujah yang utama. Untuk kriteria yang kelima, yaitu langkah penulisan yang teratur. Bagi definisi ringkas, penulisan yang bermula dengan perancangan, susunan ide, dan semakan semula. Bukti dalam artikel tersebut mempunyai struktur yang lengkap, yaitu pengenalan, diteruskan dengan metodologi, dapatan kajian, dan berakhir dengan kesimpulan. Setiap bahagian menyumbang kepada objektif kajian dan disusun mengikut logik akademik. Untuk analisis, artikel menunjukkan perancangan penulisan yang baik, walaupun ada perenggan yang panjang, keseluruhan susunan isi adalah teratur dan sistematik. Sebagai kesimpulan, analisis yang dijalankan terhadap artikel pilihan ini telah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan penulisan akademik dari 3 aspek utama, yaitu keutuhan wacana, ketepatan penulisan sumber rujukan, dan kejelasan dalam penulisan. Ketiga-tiga aspek ini memainkan peranan yang penting dalam memastikan sesebuah artikel bukan sahaja memenuhi piawaian akademik, malah mampu menyampaikan maklumat secara berkesan dan beretika.